Sepak Malaysia FAM, Presidennya Dato' Amidin Mohamed Amin optimis keperluan untuk membuka semula sektor sukan sepenuhnya difahami kerajaan dan Majlis Keselamatan Negara MKN sambil dibantu Kementerian Belia Sukan KBS sekaligus mengembalikan semula industri bola sepak di semua peringkat. Ketika ini, sukan bola sepak terjejas teruk baik dalam kalangan profesional maupun secara amatur dan rekreasi. Pembukaan semula sektor sukan secara berperingkat mengikut kawasan sedikit melegakan, tetapi belum memadai memandangkan kawasan Lembah Kelang masih berdepan kekangan untuk sukan terbabit dimainkan secara sepenuhnya. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM maklum dengan situasi dan perkembangan yang berlaku, justru tetap optimis ianya akan dipertimbang kerajaan. Semuanya pertama kali kita terkesan, tapi saya ingat berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun ini, saya rasa pihak MKN dan KKM akan lebih apabila kita berbincang, mereka akan lebih memahami dan saya yakin mereka akan memberi ruang untuk industri bola sepak ni kembali balik. Semua pihak digesa bersatu dan bersabar selain tidak menyalahkan sesiapa ketika melalui waktu sukar ini. Banyak perbincangan sudah dilakukan disusuli penyediaan SOP yang lebih baik dan sentiasa diperkemas demi keselamatan semua. Harapan utama sudah tentu bola sepak tidak lagi berdepan kekangan untuk dimainkan, sekaligus membolehkan pegiat industri, pasukan profesional, pengendali kemudahan dan kegiatan rekreasi kembali bernafas semula. Pasukan Liga Super Petaling Jaya City FC PJ City FC terus komited dalam misi menjadi kuasa besar Liga Malaysia musim depan apabila berjaya mendapatkan hikmat bekas penyerang kebangsaan dari Terengganu FC Darren Lock hari ini. Presiden PJ City FC Datuk Seri Subhan Kamal percaya penyertaan pemain berusia 29 tahun itu bakal memperkuatkan jentera serangan pasukan bagi mengejar kejayaan musim depan. Selain Darren, PJ City FC juga mendapatkan hikmat beberapa pemain tempatan lain. Antaranya bekas pemain tengah Perak, Ahmad Karya Anwar ataupun Beto dan bekas pertahanan Selangor, K. Prabhakaran. Untuk rekod, PJ City menamatkan kempen Liga Super 2019 di tempat ke-8 dan tangga ke-7 pada musim lepas ketika pasukan itu di bawah kendalian K. Devon yang berhijrah ke Negeri Sembilan. Persatuan Bola Sepak Sabah Safa hari ini mengumumkan pelantikan timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Beng Motaradin sebagai pemangku Presiden Persatuan itu. Timbalan Presiden Safa Datuk Abdul Rahman Zakaria yang sebelum ini memangku jawatan berkenaan berkata pelantikan Datuk Seri Beng Motar juga mendapat persetujuan Ketua Menteri Sabah Datuk Haji Jinur. Dia mengumumkan perkembangan terbaru kepimpinan Safa itu selepas mesyuarat tergembar ahli majlis tertinggi AMT Safa pagi tadi. Jawatan Presiden Safa sebelum ini kosong berikutan peletakan jawatan bekas Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah Datuk Peter Anthony yang mengambil alih kepimpinan Safa pada 2018. Datuk Abdul Rahman berkata mereka yakin ahli Parlimen Kinabatangan itu adalah individu paling layak dan sesuai untuk memimpin Safa sehingga mesyuarat agung pemilihan pada awal 2022 sekaligus memimpin persatuan itu dengan baik ke arah menaikkan lagi imej sukan bola sepak di Sabah. Keyakinan itu turut berdasarkan pengalaman Datuk Seri Beng Motar sebelum ini yang pernah terbabit dalam pembentukan kelab bola sepak Felkra dalam saingan Liga Malaysia. Bola sepak Liga Juara-Juara Asia. Wakil Korea Selatan Ulsan Hyundai mara ke perlawanan akhir semasa menewaskan kelab Jepun Vissel Kobe 2-1. Junior Negrao muncul wira Ulsan Hyundai apabila meledak gol kemenangan pada masa tambahan sekaligus mengecewakan bekas pemain Barcelona dan Spanyol Andres Iniesta untuk gelar pemain pertama memenangi Liga Juara-Juara Eropah dan Asia. Berlangsung di Stadium Jassim bin Hamad Doha, Qatar, Vissel Kobe beraksi tanpa ketua pasukan Andres Iniesta yang mengalami kecederaan. Tiada jaringan sepanjang 45 minit pertama. Vissel Kobe berjaya memecah kebutuhan gol menerusi Hotaru Yamaguchi yang bijak mengambil peluang dari sepakan penjuru pada minit ke-52. Minit ke-75 kegembiraan Vissel Kobe tidak berpanjangan apabila jaringan kedua Daiju Sasaki dibatalkan penghadir yang berjaya mengesan kekasaran di tengah padang. Sedar masih mempunyai peluang usai Hyundai mengadakan nasakan. Hasilnya Bjorn Johnson berjaya menyamakan kedudukan 1-1 pada minit ke-81 sekalipun pada awalnya jaringan itu dibatalkan kerana offside. Kekal seimbang sehingga tamat 90 minit masa permainan, pertarungan kedua-dua pasukan berlarutan ke masa tambahan. Kekasaran penjaga gol Daya Mekawa ke atas Junior Negrao nyata mengundang pada buat Vissel Kobe.
dan sepakan penalti yang diberi mudah disempurnakan Negrau sekaligus membantu Ulsan Hyundai mengulangi pencapaian 2012 mara ke perlawanan akhir. Pada aksi final 19 Disember ini, Ulsan Hyundai akan menentang kelab Iran Persepolis. Pemain Britain Lee Westwood dinobatkan pemain nombor 1 Eropah buat kali ketiga dalam kariernya selepas menduduki tempat kedua di belakang rakan senegara Matthew Fitzpatrick yang menjuarai penutup musim jelajah Eropah di kejohanan jelajah dunia DP semalam. Westwood memenangi trofi Harry Vardon selepas menjulangnya kali pertama 20 tahun lalu. Pemain berusia 47 tahun ini mencatat 14 bawah pada pusingan akhir di Jumeirah Golf Estates, Dubai. Sekaligus mengakhiri kempen dengan satu pukulan di belakang Fitzpatrick yang mengaut $3 juta Amerika bersamaan 12.14 juta ringgit untuk kemenangan itu. Westwood membawa pulang $2 juta Amerika selepas mengesahkan tempat teratas carta Race to Dubai. Manakala pendahulu sebelum ini, Patrick Reed terlepas peluang untuk muncul pemain Amerika Syarikat pertama memecah dominasi Eropah apabila menduduki tempat ketiga terikat dengan Victor Hovland dengan 13 bawah. Kini Westwood menjadi calon pilihan untuk membuat penampilan pada sangan Piala Ryder yang ditunda ke tahun depan susulan pandemik COVID-19. Laporan tadi mengakhiri saya Mesukan malam ini. Saya Hasnidah Hanim Ahmad Kamil teruskan bersama berita utama. Assalamualaikum dan salam hormat. Lupakan saja kesemua tentang perapi biasa. Rambut berminyak, tak bermaya, lama untuk bilas. Dove 1 Minute Milk Gel Conditioner baru. Gel bertekstur ringan pertama dengan teknologi perapi mikro. Rambut rosak jadi lembut tidak berminyak dalam 1 minit. Dove 1 Minute Milk Gel Conditioner baru. Sekaranglah masa terbaik dalam kehidupan anda. Semakin berusia, pergerakan mungkin semakin sukar dan ketinggalan saat bermakna apabila kepadatan tulang dan kekuatan otot berkurangan. Anlene Gold 5X baru dirumus secara saintifik dengan MFGM aktif, kalsium, protein, kolagen dan vitamin. Nikmati kebaikan Anlene Gold 5X. Bergeraklah dengan fleksibiliti dan tenaga hari ini. Nikmati saat bermakna dengan kebaikan Anlene Gold 5X. KFC Ayam Tanduri. Ekstra rasa, ekstra drama. Pesan sekarang. 5 tahun pertama, Nutrit memberi impak lebih besar berbanding genetik. Pediasure baru, kini dengan arginina dan vitamin K2 semula jadi. Digabungkan dengan kalsium untuk pertumbuhan tulang yang kuat. Dapatkan Pediasure. Darlie Dwi Aksi dengan 100% pati pudina asli di dalam setiap titisan untuk kesegaran berpanjangan yang mengeratkan hubungan anda. Alami setiap detik yang bermakna. Darlie White Clean Charcoal baharu dengan kepala bros yang ekstra lebar. Cubalah sekarang. Tidak kira berapa kali anda membersih, bilik mandi yang kerap digunakan lebih sukar untuk menghilangkan baunya. Setiap kali dipam, baunya akan tersebar ke udara dan seluruh bilik mandi. Itu sebabnya Ambipure menghasilkan Bathroom Fresh dengan penghapusan bau 360. Tak seperti gel penyegar biasa, Ambipure Bathroom Fresh menghapuskan bau di seluruh bilik mandi dan memenuhinya dengan kesegaran sehingga 45 hari. Bilik berbau segar seperti baru dibersihkan. Ambipure Bathroom Fresh 360. Merah jambu, lambang manis? Tidak, ini saatnya untuk ubah imej merah jambu. Merah jambu itu ketabahan, keberanian. Merah jambu itu melambangkan kemungkinan. Sunsilk. Pediasure, kini tanpa sukrosa dengan perisa asli baru. Walaupun bermain di dalam rumah, terdapat kotoran dan bakteria di baju yang mungkin tidak kelihatan. Breeze menanggalkan kotoran degil dan menghapuskan 99.9% bakteria. Breeze menanggalkan kotoran, menghapuskan bakteria. Kenikmatan Nescafe Blend and Brew bermula dengan sebiji kopi yang dipilih dengan teliti, dipanggang sempurna untuk aroma dan rasa yang dicintai rakyat Malaysia. Nescafe, hidupkan detik anda. Pediasure baru, kini dengan arginina dan vitamin K2 semula jadi. Digabungkan dengan kalsium untuk pertumbuhan tulang yang kuat. Dapatkan Pediasure.
Dua anggota polis didakwa terhadap 8 pertuduhan memeras ugut terhadap pasangan kekasih di Penggalan Cepa pada 4 Disember lalu. Tertuduh Muhammad Hanafi Muhammad Zaki 35 tahun dan Muhammad Izzaudin Abdul Wahab 30 tahun mengaku tidak bersalah terhadap semua pertuduhan. Muhammad Hanafi dan Muhammad Izzaudin didakwa bersama bagi 3 pertuduhan dan 5 pertuduhan berasingan. Bagi pertuduhan bersama, mereka didakwa mengarahkan mangsa lelaki berusia 30 tahun melakukan kelucahan melampau terhadap wanita 30 tahun. Kejadian di kawasan kilang terbiar di Padang Tembak, Pengkalan Cepa. 2 pertuduhan lagi termasuk melakukan pemerasan wang RM1,250. Pertuduhan itu mengikut Seksyen 377D Kanun Keseksaan yang boleh dipenjara sehingga 2 tahun. Dan Seksyen 384 Akta Sama, iaitu penjara sehingga 10 tahun atau denda jika sabit kesalahan. Bagi 5 pertuduhan berasingan, Muhammad Hanafi didakwa mencabul dan mengaibkan mangsa. Muhammad Izzaudin pula didakwa mencederakan mangsa lelaki serta mengaibkan dan seks luar tabii dengan mangsa wanita. Hakim Ahmad Bazli Bahrudin membenarkan jaminan RM20,000 dan RM30,000 kepada tertuduh. Sebutan sebelah kes 17 Januari depan. Bulletin utama berakhir di sini. Terus patuhi SOP, sama-sama kita bendung COVID-19. Pameran kereta api mewah Orient Express berusia 158 tahun yang berlangsung di Singapura menutup bulletin utama. Dengan itu, salam hormat. Selamat malam dan Assalamualaikum. Hai semua, terangau pula pasal cerita pertama Embas hari ni. Tak sabar kan? Jom, kita tak nak buang masa, kita tengok dulu apa yang hangat hari ini. Dr. Hafiz Zainal ataupun lebih dikenali sebagai Hafiz Zainal lah. Hafiz katanya tengah rangka promosi untuk lagu baru, Rindu. Rindu kepada siapa tu sebenarnya? Kalau korang tengok official music video Rindu dekat YouTube, sebenarnya saya tujukan lagu Rindu ni khas untuk mak saya. Sebab mak saya sebenarnya tak berapa sihat lah, dia ada Alzheimer disease. Saya rindukan perwatakan mak saya yang dululah, maksudnya tak sama sekarang, dia ada tak berapa sihat. Begitu